Baik, itu dia. Pagi ini kita bawakan sedikit perkongsian dan juga persembahan senam Robik bersempena dengan Hari Belia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang mempersembahkan sedikit snippet untuk senam Robik akan dikelolakan nanti. Dan persembahan tersebut dikelolakan oleh Persatuan Kecergasan FIBO yang diketuai oleh Puan Belinda. Terima kasih bersama kami hari ini. Jadi untuk kita lanjutkan perbincangan kerana topik seterusnya ini adalah berkaitan Hari Belia peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi dua tetamu di studio kami bawakan untuk kita bercakap berkenaan dengan topik ini. Selamat datang diucapkan kepada Cik Asmori Haji Syari selaku Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Juga kami bawakan Muhammad Zulkarnain Roslan selaku Naib Presiden Majlis Belia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih. Selamat Hari Belia peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tetapi sebelum itu kita nak tanya kepada Encik Asmori dahulu tentang kita kata gagasan untuk Hari Belia yang disambut pada tahun ini, bagaimana pengisian dan juga tema sambutan yang akan dikelolakan bagi sambutan Hari Belia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tema Hari Belia pada tahun ini, dekad ini, dekad anda, dia mengutamakan kepada sasaran golongan belia. Yang mana sudah tentunya Hari Belia ini memberi pengiktirafan atau meraihkan kejayaan belia itu sendiri atas sumbangan besar mereka terhadap pembangunan negara. Jika terlihat memang negara kita memang mempunyai ramai golongan belia, sudah tentunya kerajaan memberi pengiktirafan sewajarnya kepada mereka atas sumbangan dan sebakti yang mereka berikan. Okey, dan Hari Belia ni antara acara lebih kurang acara tahunan lah sebenarnya. Cuma kali ini agak berbeza sebab kita sedang menghadapi pandemik COVID-19. Jadi sebelum kita beralih ke SOP-SOP yang bakal dilaksanakan, kongsikan terlebih dahulu apakah aktiviti yang bakal dijalankan untuk belia-belia pagi sambutan tahun ini. Okey, untuk terima kasih pertamanya. Untuk di Majlis Belia Wilayah kita ada buat 3 program, iaitu satu yang Mua Challenge, yang mana ini kita panggil mana-mana mereka artis yang daripada belia untuk join pertandingan ini. Kedua, kita akan ada buat pertandingan fotografi Aku Belia Wilayah yang bertemakan Time to Nature, maknanya kita lebih kepada alam sekitar. Ketiga adalah sesi libat urus bersama dengan SPRM Wilayah Persekutuan, yang mana kita akan buat satu town hall yang bertajuk dekad ini Belia Bebas Rasuah. Itu 3 program yang kita akan buatlah daripada Majlis Belia Wilayah untuk sambutan Hari Belia tahun ini. Dijangkakan bagaimana untuk penyertaan tahun ini berbanding tahun lalu yang dikatakan untuk atmosfera pelaksanaan pada kali ini sedikit berbeza kerana dalam kita mendepani PKPP. Jadi sambutannya itu dijangkakan bagaimana? Pada tahun ini sambutan memang agak beza, new normal seperti mana yang dikatakan. Sebab apa, kita perlu mematuhi dari segi peraturan SOP COVID-19 yang mana kita tidak menjemput ramai, tetapi dari segi pengiktirafan itu kita ada. Mana di bawah pada jumlah 200 lah. 200. Tapi kepimpinan yang tertinggi, kepimpinan ini meraihkan ini kita tetap kita buat. Walaupun dia new normal, mengikut SOP, tapi orang kata dia punya roh belia tu ada. InsyaAllah. Yalah, bila kita perlu bersama-sama dengan pihak KKM dan juga MKS sendiri untuk membendung jangkitan COVID-19 ini. Jadi pasti ada langkah-langkah yang terbaik yang perlu dilaksanakan. Jadi pada pandangan Zul sendiri, bagaimana sebenarnya kekangan yang kita sedang hadapi sekarang ini boleh menjadi satu lonjakan untuk para belia menjadi lebih kreatif dan juga inovatif? Okey, pada pandangan saya, kekangan yang berlaku pada kali ini adalah kita nampak banyak belia yang dah beralih arah. Maknanya kita tahu masing-masing ada, kita tahu ada yang buat online business, ada buat online video. Jadi ini adalah peluang dan ruang yang sebenarnya bila berlakunya benda ni, bila berlakunya COVID ini, kita lihat banyak belia-belia kreatif kita lahirkan. Seperti contoh kita tengok, kalau kata dahulunya TikTok tak ada ramai sangat viewer. Tapi kali ini kalau kita tengok paling kurang dah ramai join, dan benda-benda online pun ramai dah guna. Maknanya kita nampak kat situ salah satu benda ni baguslah kalau ikutkan daripada segi saya. Pandangan saya ada bagus. Sebab lagi sebenarnya dia lebih mengajar seseorang itu menjadi lebih kreatif. Untuk terutama sekali menjana pendapatan. Itu saja. Bagi Jabatan Belia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, sudah pasti ini satu gagasan acara yang dilihat cukup penting untuk Jabatan Belia sendiri, kerana bukan saja atur cara yang dilaksanakan sepanjang tahun,
sambutan untuk Hari Kemuncak Hari Belia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur turut diberikan tumpuan utama. Jadi bagaimana dari segi komitmen yang disusuri ataupun yang telah pun diletakkan oleh Jabatan Belia dalam hal ini? Melalui penyiasan mesyuarat yang kita jalankan bersama agensi dan juga Majlis Belia, sokongan padu diberikan oleh agensi kerajaan maupun badan NGO Majlis Belia itu sendiri, sama ada di peringkat negeri dan juga di peringkat bahagian. Mana mereka menunggu-nunggu tentang sambutan ini, iaitu setiap tahun sejak tahun 1998 kita memulakan meraihkan kejayaan belia ini. Cuma kita maklumkan bahawa kejayaan tahun ini wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, alhamdulillah kita memenangi 2 kategori acara di peringkat kebangsaan, iaitu satu kebanggaan pada mereka lah yang selama ini berusaha menjalankan peranan sebagai sukarelawan juga terhadap pembangunan negara. Itu yang kita berikan, mana semua agensi kerajaan yang dalam mesyuarat itu memberi sokongan padu, insya-Allah. Zul sendiri sudah berapa lama bersama dengan Majlis Belia? Okey, untuk Majlis Belia Wilayah, pelibatan Zul dah dekat 4 tahun. 4 tahun sebelum menjadi pucuk pimpinan lah. Sebelum ni kita just dalam badan gabungan. Sebab Majlis Belia Wilayah ni unik sikit sebab dia melibatkan badan gabungan, 33 badan gabungan. Baik. Yang mana daripada 33 badan gabungan tu akan dipilih sebagai pucuk pimpinan dalam MBDOP lah. Itu dia punya ni. Okey, setakat 4 tahun berada dalam Persatuan Belia ini, apa antara keperluan dan juga kehendak belia sekarang yang Zul lihat? Okey, pada pandangan Zul untuk benda ni, yang perlu diutamakan adalah ekonomi belia-belia itu sendiri. Mana sebab sekarang ni memang kita lihat banyak kekangan yang berlaku. Sebelum MCO pun banyak kekangan yang berlaku. Jadi pada pihak MBDOP kami lebih pandang kepada ekonomi belia itu. Macam mana pelbagai cara kami buat, terutama sekali penjagaan online lah. Jadi itu ada satu benda yang penting kalau ikutkan. Mana-mana belia pun ekonomi adalah yang penting. Okey. Sudah pasti hasrat oleh Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan untuk melihat belia itu cemerlang dalam pelbagai aspek dan juga cemerlang dalam pelbagai jurusan bidang yang boleh diceburi. Jadi bagi pihak Jabatan Belia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, apakah harapan dan juga penambahbaikan yang mungkin boleh dilaksanakan untuk memastikan agar belia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur juga boleh seiring dan juga setanding dengan belia-belia di negeri lain, malah di peringkat nasional? Belia dari segi wilayah persekutuan ini adalah unik. Dikatakan belia ini adalah mereka golongan belia bandar. Jadi mereka urban dari segi pendekatan program, aktiviti dan sebagainya. Jadi saya merasakan bahawa sudah tentunya jabatan melalui juga NGO kita, Majlis Belia Wilayah Persekutuan, sudah merangka satu strategi untuk mengembali tenaga dari segi membangunkan generasi belia itu sendiri. Terutamanya di peringkat kaum B. Salah satu aspek yang dikatakan tadi dari segi pembangunan ekonomi kepada golongan belia. Ini seperti mana hasrat daripada Yang Berhormat Menteri sendiri, pembangunan belia itu bermula daripada peringkat kaum B sehinggalah di peringkat atas, bahawa mereka ini perlu berjaya dan juga mendasari saranan daripada pihak kerajaan. Jadi kita sasa membimbing. Okey. Zul sendiri kalau boleh kongsikan selepas sambutan Hari Belia pada hujung bulan ini, pasti ada banyak lagi aktiviti lain yang akan diadakan untuk mengangkat lagi martabat belia terutamanya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi mungkin boleh war-warkan kepada belia di luar sana, ataupun kalau ada Instagram, Facebook untuk dikongsikan juga bersama penonton hari ini, silakan. Okey, untuk selepas daripada program sambutan Hari Belia ni, kita boleh setiap masa kita akan update dalam kita punya social media, iaitu kalau kat Facebook, Instagram boleh just search Majlis Belia Wilayah Persekutuan. Dekat situ pelbagai aktiviti kita akan maklumkan, terutama sekali aktiviti sukan, aktiviti ekonomi, agility ekonomi, ataupun town hall yang kita akan buat. Tetapi sebab kita pun dalam masa yang MCO ni, jadi kita ada limitation. Jadi boleh kejar kat dalam tu lah. Jadi apa-apa semua kita akan update dalam social media kita orang. Untuk menjadi ahli kepada Majlis Belia ni, adakah terdapat bayaran tertentu ataupun kalau boleh kongsikan lah kalau ada berminat nak join? Untuk menjadi ahli Majlis Belia Wilayah, terutama dia mestilah menjadi ahli dana gabungan kita orang dulu. Di mana perlu berdaftar dengan mana-mana badan gabungan yang ada dalam Majlis Belia Wilayah. Kita ada 33 badan gabungan. Boleh berdaftar dengan itu dulu. Terutama dia akan automatik menjadi
ahli majlis belia wilayah. Baik. Kat situ. Jadi dia kena melalui badan gabungan lah. Kalau tadi kita saksikan Majlis Penyampaian Anugerah Belia Negara 2020, Belia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mencapai kecemerlangan yang cukup membanggakan. Jadi dalam hal ini, anugerah kepada para belia, penganugerahan itu sebagai satu pembakar semangat kepada pencapaian para belia. Jadi diharapkan mungkin Jabatan Belia dan Sukan ataupun Jabatan Belia Negara di peringkat wilayah maupun di peringkat persekutuan boleh melihat perkara ini sebagai satu bentuk pendorong dan juga ganjaran kepada para belia. Apa harapan Encik Asmori untuk melihat perkara-perkara seperti ini lebih banyak dan akan lebih dipelbagaikan lagi di masa depan? Sebagaimana saya katakan di permulaan tadi, bahawa sambutan Hari Belia ini adalah bertujuan meraihkan dan juga menghargai sumbangan jasa mereka, golongan belia terhadap negara. Yang mana sudah tentunya bagi pihak Jabatan Belia Sukan Kuala Lumpur, terutama Kementerian Belia Sukan Malaysia, sudah tentunya golongan belia yang menang ini menjadi ikon ataupun idola kepada persatuan-persatuan maupun pada NGO lain agar mereka bersama-sama dapat mencapai kejayaan seperti mana persatuan yang menang tadi di peringkat kebangsaan. Okey, kita doakan yang terbaik agar mungkin insya-Allah tahun ini bagi Persatuan Belia Persekutuan Kuala Lumpur boleh memenangi lagi banyak anugerah di peringkat kebangsaan. Terima kasih kepada Cik Asmori dan juga Zul bersama kami hari ini untuk berkongsi berkenaan Hari Belia Negara peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baik, kita harapkan kecemerlangan untuk para belia juga bukan sahaja di peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tetapi juga di peringkat nasional. Seterusnya kita akan bersama dengan sahabat kita untuk cerita pagi dari Pulau Pinang, membawakan perkembangan terkini tentang mungkin beberapa atau cara yang menarik yang akan diadakan di Pulau Pinang. Silakan.